Assalamualaikum. Hari ini kita mulakan dengan tajuk bab 5 jirim. So kita akan tengok dulu 5.1 jirim dalam alam. Alam, apakah itu jirim? Pernahkah kamu jumpa sebelum ni perkataan jirim? Kita tengok definisi jirim. Definisi ni adalah maksud. Apakah maksud jirim? Jirim ialah semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Semua benda di sekeliling kita ni yang ada jisim dan dia memenuhi ruang, itu kita panggil dia jirim. Cuba perhatikan sekeliling kamu apa yang ada. Contohnya kerusi, meja, air, nasi, itu semua adalah jirim. Benda yang ada jisim dan memenuhi ruang. Semua benda hidup, manusia, tumbuhan, haiwan dikelaskan kepada jirim. Ini contoh kita ada pokok, tumbuh-tumbuhan. Itu pun kita panggil jirim. Apa-apa benda yang dia ada jisim dan dia memenuhi ruang, maka jirimlah ia. Contoh tanah, itu pun jirim kan. Kalau kita timbang, dia ada dia punya jisim dia. Okay? Dan air. Air pun, ini contohlah. Contoh 3 yang cikgu bagi. Pokok, tanah, okey, contoh jirim yang ada hidupan, udara, tanah ada jisim kan, ada berat dia, logam, besi, sudu besi, kotak pensel, logam, air, dia merupakan jirim, mineral pun jirim juga. Okey, ini contoh jirim. Kalau contoh bukan jirim, contohnya elektrik. Elektrik, bunyi. Kalau bunyi, adakah dia punya jisim? Dia ada kan? Macam bunyi suara cikgu ni, kamu boleh dengar dan dia memenuhi ruang dalam bilik kamu, suara cikgu ni. Tapi dia tiada jisim. So, dia bukan jirim. Haba. Kita rasa panas je badan kita ni. Ada jisim dia kah? Dia ada jisim kan? Jadi dia bukan jirim. Vacuum. Vacuum ni dia tiada apa-apa medium. Tiada pepejal, tiada cecair, tiada gas. So, dia bukan jirim. Cahaya. Cahaya yang kita nampak. Cahaya lampu, cahaya matahari. Itu pun bukan jirim. Dan juga bayang-bayang. Bayang-bayang kita ada dia punya jisim. Tiada kan. Jadi itu contoh bukan jirim. Contoh di sini, kita ada 2 buah belon. Belon X dan belon Y. Kita gantung dia pada penyedut minuman supaya belon tu, kedua-dua belon itu berada dalam keadaan yang seimbang. So, kemudian kita buat apa dengan belon ni? Kita ambil satu pin, ambil satu jarum, kasih pecah belon X. So, apa yang berlaku dengan minuman tu? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Belon yang kita tekan pin tadi, belon tu bocor kan. So, udara yang ada dalam belon tu akan keluar. Bila udara tu keluar, penyedut minuman tu dia jadi tidak seimbang. Dia jadi sengit sebelah. Itu maksudnya dalam X itu ada udara dan udara itu ada jisim dia. Bila udara tu dah keluar, belon tu pun dah jadi ringan. So, dia jadi tidak seimbang antara X dengan Y. Belon yang dipenuhi udara adalah lebih berat. Belon Y tadi tu. So, pemerhatian kita, yang pertama kita cucuk belon dengan pin dan udara di dalam belon pun keluar. So, belon X menjadi lebih ringan daripada belon Y kerana belon Y masih dipenuhi udara. So, kesimpulan kita, udara mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okay, sekarang mari kita tengok sifat fizik bagi jirim. Sifat fizik ialah kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 deria manusia atau menggunakan alat pengukuran. 5 deria manusia. Apa 5 deria manusia ni? Ni. 5 deria manusia. Apa agaknya 5 tu? Yang pertama, hidung. Hidung derianya dia mengesan bau.
lidah. Dia mengesan rasa. Mata, dia mengesan cahaya. Telinga mengesan bunyi, dan kulit dia mengesan sentuhan. So ini ialah 5 deria rasa bagi manusia. So sifat fizik ni ialah sifat yang kita boleh tengok ataupun kita boleh nilai menggunakan 5 deria rasa ni. Okey. Mari kita tengok contoh. Yang pertama, cecair yang berbeza mempunyai takat didih. So, sifat fizik yang pertama ialah dia ada takat didih. Takat didih yang berbeza. Air kan dia mendidih. Air daripada cecair, dia bertukar jadi gas, dia melalui proses pendidihan. So, kita boleh nampak takat didih dia tu. Kita boleh ukur takat didih dia tu dan kita tahu takat didih itu ialah 100 darjah Celsius. Maksudnya sifat fizik dia ada takat didih. Yang kedua, dia boleh melarut. Boleh melarut dalam air. Contoh di sini gula. Gula ni kalau kita masukkan dalam air kopi, dia boleh melarut. So kita boleh nampak kan? Kita guna mata kita, kita tengok gula tu dia larut dalam air. So ini ialah sifat fizik dia lah. Kita gunakan kita punya deria rasa kita ni untuk tengok perubahan dia tu. Kemudian yang keempat, pemegang periuk diperbuat daripada bahan penebat haba. Penebat haba ni maksudnya dia tidak mengalirkan haba. Kamu sudah belajar kan masa sekolah rendah. Penebat ini maksudnya tidak mengalirkan haba. Macam mana kita boleh kesan dengan kulit kita kan? Bila kita pegang dia punya pemegang tu, kita tidak rasa panas. Maksudnya kita menggunakan deria rasa ataupun deria ni kulit kita ni. Okey. Dan yang keempat, konduktor haba. Dia berlawan tadilah dengan penebat. Kalau penebat tidak boleh mengalirkan haba, konduktor ini pula bahan yang boleh mengalirkan haba. Contoh di sini ni periuk ni diperbuat daripada logam. So kita guna sentuhan kita pegang. Kalau lepas kita masak, cuba pegang. Boleh rasa ke tidak panas tu? Boleh kan? Boleh menggunakan deria 5 deria rasa kita. So maksudnya ini ialah dia punya sifat fizik. Kita boleh nampak, kita boleh rasa, kita boleh dengar, kita boleh tengok. Okey. Tengok pula bagaimana pula dengan sifat kimia dia. Sifat kimia ni benda yang kita tidak boleh nampak dengan mata kasar. Kita tidak boleh guna 5 deria kita. Contohnya, sifat kimia suatu bahan menunjukkan tindak balas. Sesuatu bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza. Okey, senang saja kita nak tahu dia tu sifat apa, sifat fizik atau sifat kimia. Kalau sifat kimia ini, bahan asal tu dia akan berubah jadi benda yang baru. Tiada sudah bahan yang asal. Contohnya di sini, okey, pengaratan. Pengaratan berlaku kepada besi apabila terdedah kepada air dan udara kan. So, karat. Yang terhasil ni karat ni. Karat ini asalnya dulu apa? Ini besi kan, basikal kita ni. So, bila dia dah berkarat, dia punya besi tu sudah berubah. Berubah menjadi benda yang baru. Sudah berubah menjadi karat. So, tiada sudah besi. Tak boleh nak kembali kepada besi dah. Sebab dia sudah berkarat. So, itu maksudnya, maksud cikgu tadi, bahan itu sudah menjadi ataupun sudah berubah menjadi bahan yang berbeza. Okey. Kemudian contoh di sini petrol. Petrol merupakan jirim yang mudah terbakar. Okey, petrol kalaulah kita bakar petrol ni, kalau petrol ni terbakar, sekarang ni petrol ni dalam keadaan cecair kan ni petrol ni. Ni minyak ni kan. So kalau dia terbakar, ada lagi ke petrol? Dia jadi petrol lagi ke? Hasilnya dia bukan jadi petrol, dia akan berubah sudah jadi gas, dia akan hasilkan gas. So petrol itu sudah hilang. Sudah digunakan dalam pembakaran. Jadi bahan asal itu sudah tiada. Dia membentuk bahan yang baru. Okey, mari kita tengok contoh yang ada dalam buku teks kamu. Dia minta nyatakan adakah sifat fizik
jirim dan sifat kimia jirim pada gambar yang di bawah ni. So kita tengok gambar di bawah ni, kita tulis dia tu sifat fizik ke sifat kimia. Okey, air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius ini tadi cikgu cakap ini ialah sifat fizik lah. Kita boleh nampak kan, kita boleh rasa. Kemudian aiskrim melebur apabila terdedah pada suhu tertentu. Walaupun dia melebur tapi dia masih lagi aiskrim. Tapi dalam bentuk cair lah. Jadi ini sifat fizik juga. Okey. Kertas terbakar apabila dikenakan haba. Kertas terbakar. Jadi rasanya ni sifat apa? Bila kita bakar kertas ni, ada lagi tak kertas tu? Boleh ke nak jadikan semula kertas? Kembali kepada asal kertas. Selepas kita bakar dia. Tak boleh kan? Dia sudah berubah menjadi abu. So, ini ialah sifat kimia. Dia sudah berubah jadi bahan yang baru. Kalau yang berubah jadi bahan baru, dia sifat kimia. Okey, sudu besi menjadi panas apabila diletakkan ke dalam air kopi yang panas. Dia hanya jadi panas. Tapi masih lagi kita nampak dia tu sudu besi. Kita boleh rasa dengan kulit kita kan dia panas. So ini ialah sifat fizik. Kunci besi berkarat apabila terdedah kepada air dan udara. So bahagian yang berkarat ini dia sudah berubah lah. Ni bahagian yang berkarat ini daripada besi dia sudah berubah menjadi bahan baru iaitu karat. So ini kita panggil sifat kimia. Okey, ubat melarut di dalam air. So ubat walaupun dia larut dalam air, dia masih lagi ubat. Tapi dalam bentuk larutan sudah. So dia ini ialah sifat fizik. Sama macam air kopi tadi kan, bila kita masukkan dia akan larutkan dalam air. Okey, selesai.